Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Tuan-tuan, perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pertamanya kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sampai ke hari ini, hari yang ke-29 dari Ramadan, Allah masih beri kesempatan dan peluang untuk kita sama-sama menunaikan kewajipan sebagai hamba, meneruskan amal ibadah, dan sudah pasti sedang bersiap sedia untuk menyambut tibanya hari yang dinanti-nanti, Aidil Fitri, hari kejayaan kemenangan bagi seluruh umat Islam. Tuan-tuan, perempuan yang dikasihi sekalian, sepanjang Ramadan yang kita lalui sudah tentu terlalu banyak nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Antara nikmat yang Allah kurniakan ialah nikmat kebahagiaan yang disebut dengan sa'adah. Ada ahli hikmah ditanya, apakah yang dimaksudkan dengan sa'adah? Apakah yang dimaksudkan dengan kebahagiaan? Maka jawapan yang diberi, as-sa'adah, kebahagiaan itu ialah afiatun fid dunya. Kita mendapat afiat di dunia. Kalimah afiatun ini, kalau kita tengok dalam bahasa Melayu kita, dia ada banyak maksud. Boleh kita terjemahkan afiatun itu dengan sihat. Maka sebab itu selalu kita Melayu kita kaitkan sihat wal afiyah. Jadi afiyah dengan maksud sihat. Alhamdulillah sepanjang Ramadan Tuhan beri pada kita kesihatan. Jadi boleh buat ibadat, puasa siang hari, malam kita qiyam, dan hujung-hujung Ramadan ini kita boleh bangun awal sebelum sahur untuk kita tunaikan kewajipan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, membanyakkan doa dan sebagainya. Semua itu kerana kesihatan yang baik. Di samping itu boleh juga diterjemah afiyah, ialah dengan keselamatan. Tuhan beri pada kita selamat. Jadi sepanjang Ramadan ni kita dikurniakan keselamatan. Tak ada musibah, tak ada benda-benda yang kita tak suka berlaku, tak ada benda-benda yang menyakitkan. Jadi kita berada dalam keadaan selamat. Dan kita pun menyaksikan saudara-saudara kita diuji, sebagai contoh apa yang berlaku kepada saudara kita sebelum Ramadan. Diuji oleh Allah di Syria, diuji oleh Allah di Turki dengan gempa. Jadi gempa yang cukup dahsyat menyebabkan rumah mereka rosak, binasa, tak boleh didiami. Akhirnya mereka terpaksa duduk di kemah-kemah. Mereka menyambut tibanya Ramadan, beribadah dalam cuaca yang sangat sejuk, kemudian ditambah pula dengan rumah yang tidak sempurna. Jadi sudah tentulah mereka berada dalam keadaan yang sangat tidak selesa. Kita doa kepada Allah agar mereka tabah, sabar menempuh ujian-ujian yang melanda. Lebih-lebih lagi di saat umat Islam seluruh dunia akan menyambut tibanya pula Aidil Fitri. Sudah tentu mereka berada dalam keadaan sedih. Kita Tuhan beri keselamatan ni, jadi tak boleh lupalah kepada mereka yang diuji dengan ujian seumpama itu. Macam saudara kita di Johor, mereka diuji dengan banjir, dari itu pun berat juga. Di tempat kita ni, kalau kita di Kedah ni berlaku juga dalam Ramadan, contohnya musibah angin
ribut, bumbung diterbangkan dan sebagainya. Jadi semua itu adalah di antara ujian-ujian yang melanda di bulan Ramadan. Tapi umumnya kita saksikan Allah beri kepada kita kesejahteraan. Itu pun afiah juga. Dan boleh juga diterjemahkan afiah itu dalam maksud kecukupan. Tuhan beri kepada kita cukup. Cukup belanja, cukup persiapan untuk Aidil Fitri, baju raya dan sebagainya, kemudian persiapan makan minum sepanjang Ramadan ni. Walaupun kita berada dalam suasana dunia yang semua kita maklum, berdepan dengan krisis ekonomi yang tak stabil, harga barang yang meningkat sebagainya, tetapi umumnya alhamdulillah Allah masih beri kepada kita kecukupan. Jadi pakaian baik, makanan baik, bahkan ada sebahagian dari kita Tuhan bagi lebih lagi pula. Makan ni sampai tak tahu nak abang, kira tak kesal langsung lah. Puasa sebulan tu bukan kata kuih kurang, tapi kuih sihat tambah lagi. Pasal apa? Pasal Tuhan bagi rezeki yang melimpah ruah. Sebab tu hari tu tengah-tengah Ramadan tu ada orang duduk bola Facebook kan, dia kata alhamdulillah dengan berpuasa ni nampak kurang dah sikit 10 kilo. Kita dengar kot 10 kilo tu badan dia rupanya beras di rumah dia yang 10 kilo hak kurang tu. Jadi nak gambarkan bahawa betapa nikmat Allah yang sangat banyak lah. Jadi itu sebagai maksud afiah yang Allah kurniakan kepada kita. Syukur banyak-banyak di atas afiah, dan kita pun doa supaya Tuhan kurniakan kepada kita afiah, kesihatan, keselamatan dan kecukupan. Sementara yang kedua, kata ahli hikmah, yang dimaksudkan dengan saadah, kebahagiaan itu ialah afun fil akhirah, keampunan pada hari akhirat. Tuan-tuan, perempuan, yang inilah kita harap sangat. Kita harap selepas melalui kehidupan ni, kita nak kena berjumpa dengan kematian, berpisah kita dengan dunia ini menuju ke hari akhirat. Jadi daripada sejak berpisah saja roh, kita masuk di dalam kubur, kemudian kita melangkah bangkit daripada kubur sampai ke mahsyar. Pada ketika itu yang kita harapkan daripada Allah ialah afun, keampunan. Sebab itulah tuan-tuan, doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Aisyah. Kan Aisyah ada tanya Nabi, ya Rasulullah, apa aku nak kata, apa aku nak baca kalau sekiranya Allah beri peluang, kesempatan kepada aku bertemu dengan Lailatul Qadri, yang kita duk cari sepanjang Ramadan ni, terutama 10 malam akhir tu. Jadi kalaulah Allah takdirkan aku bertemu, aku dapat tahu kata malam tu adalah Lailatul Qadri, apa aku nak baca? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak Sayyidatina Aisyah, dan Aisyah pula kongsi kepada seluruh umat. Apa yang disampaikan oleh Nabi ialah Allahumma innaka afu. Ya Allah, ya Tuhan, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang sentiasa memberi keampunan. Tuhan yang sepanjang waktu duk bagi keampunan ya. Tuhibbul afwa, dan Engkau Tuhan yang suka untuk memberi keampunan. Bagi keampunan tu sentiasa bagi satu hai, suka pula untuk bagi. Bila suka untuk bagi ni makna apa saja ruang-ruang yang Allah Subhanahu wa taala nak beri kerana hamba ni minta ampun ke, kerana hamba ni buat sesuatu amal soleh, amal baik ke, maka Allah taala akan beri keampunan segera kepada hamba-hamba ini. Sebab itulah kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat banyak orang yang banyak dosa setara manapun, bila dia bertaubat, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu, dia bertaubat saja daripada dosa macam dia tak ada dosa. Pasal apa? Pasal Allah Taala suka sungguh untuk bagi keampunan. Kemudian dimohon daripada doa itu, sesudah mana kita menyebut betapa Allah sentiasa beri keampunan, suka bagi keampunan, lalu fa'fu anni, ya Allah, bagilah keampunan ke aku.
Bagilah ya Allah keampunan ke aku. Aku dah lalui dah ya Allah Ramadan. Nah, aku dah buat dah apa yang sekadar mampu aku ya Allah. Nah, atas limpahanmu, atas kerahmatanmu, kasih sayangmu ya Allah, bagilah keampunan kepadaku. Itu yang kita minta. Alhamdulillah, kita sangat bertuah. Itulah doa yang kita ulang-ulang. Imam sembahyang fardu, sembahyang sunat, sembahyang tarawih, itulah doa yang kita ulang. Terutama 11 malam ni kita doa ulang banyak-banyak supaya Allah Ta'ala beri kepada kita keampunan. Tuan-tuan, kalaulah di dunia kita sudah dapat afiah, balik kita menghadap Allah mendapat pula afun, keampunan, maka itulah yang dimaksudkan dengan sa'adah. Itulah kebahagiaan. Maka sudah tentu kita nak dalam perjalanan hidup kita ni bukan sekadar Ramadan, kita nak perjalanan hidup kita dunia dan akhirat kita sentiasa mendapat sa'adah, mendapat kebahagiaan yang selalu orang sebut kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di hari akhirat. Tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, kita sedang berada pada saat-saat yang sangat penting. Di hujung-hujung Ramadan ni penting, tuan-tuan. Penting ni banyaklah. Ada orang penting pasal dia duk tunggu tarikh. Dia sebut-sebut pula, kata hari ni tengok nak bulan, malam ni pengumuman kemungkinan raya ni nak jadi terkejut Jumaat. Kemungkinan juga hari Sabtu. Jadi tajuk raya ni sudah mula dibincangkan. Mula dibincang. Lebih-lebih lagi bila pengalaman kita tahun lepas raya jadi terkejut. Kan? Pasal apa yang jadi terkejut tu? Kerana kita duk tengok takwim, tarikh sekian. Tiba-tiba dia terawih sehari daripada takwim. Sebenarnya raya ni bukan duk di takwim tu. Takwim tu adalah hisab dan jangkaan. Raya tak raya ni duduk di mana? Duduk di anak bulan. Sebab tu ada ayat Allah cerita tentang anak bulan ni, yas'alunaka 'anil ahillah. Jadi orang bertanya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan anak bulan. Jadi ahillah tu hilal tu lah. Kita dah sebut hilal tu. Jadi bila Nabi ditanya berkaitan dengan anak bulan ni apa fungsi, apa peranan? Allah Ta'ala jawab kepada Nabi untuk jawab kepada orang yang tanya ni. Qul, kamu jawab kepada mereka. Hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Jadi anak bulan ini adalah penetap kepada masa manusia. Jadi untuk manusia mengukur waktu, mengukur masa, mengukur bulan dan sebagainya, itulah peranan yang dimainkan oleh anak bulan. Wal hajj, dan menentukan waktu haji. Pasal kita nak wukuf tu kena tengok anak bulan. Bila sebenarnya 9 Zulhijjah. Begitu juga kita nak menyambut raya. Begitu juga kita nak sambut menerima tibanya Ramadan. Maka semua tu tengok anak bulan. Jadi raya kita ni duduk pada anak bulan. Saya teringatlah almarhum Tok Guru Pak Yajunet dulu waktu mengaji dengan dia. Waktu tu dia ahli majlis fatwa. Jadi adalah cadangan-cadangan suara-suara yang menyebut mengapa kita tak boleh tetapkan tarikh yang tertentu untuk raya, untuk puasa. Kan senang. Orang senang nak sedia sahur, senang nak sedia ketupat, senang untuk buat rendang, senang dah buat gulai. Jadi tak timbullah cerita ketupat cecah gula. Pasal apa? Pasal dah tahu dah nak raya bila. Jadi saya masih ingat lagi waktu tu almarhum Tok Guru Pak Yah kata apa? Dia kata kalaulah pasal nak makan ketupat, kalaulah pasal nak makan gulai ketupat, beginilah dia kata, hampa sembelih kebau lembu, hampa buat gulai, lepas tu hampa masak pulut, hampa balut buat ketupat, hampa buat 4-5 lori, hampa makan biar pecah perut. Tu jawapan dia. Kalaulah raya tu duduk pada apa? Ketupat. Jadi tuan-tuan, perempuan, raya ni bukan duduk tang tu. Raya ni bukan duduk pada ketupat itu. Tetapi raya adalah sebahagian daripada ibadah. Tak terpisah daripada ibadah-ibadah yang kita duk buat di dalam Ramadan ni.
Jadi kalau dalam Ramadan kita nampak dah hak sembahyang fardu, sembahyang sunat, hak sebelah siang puasa, lepas pada tu nampak tarawih, lepas tu nampak sedekah, lepas tu nampak tilawah, baca Quran, lepas tu tadarus. Kita duk nampak tu. Kita nampak semua tu ibadah. Mengapa tuan-tuan bila nak sambut raya kita lagu pisahkan? Dia bukan lagi ibadah, tapi dia makan, pakaian. Nah, ini benda-benda yang saya kira kita perlu perbetul baliklah. Nah, dalam pemikiran kita bahawa kita nak kena sentiasa ingat bahawa raya juga adalah merupakan ibadah. Nah, sebab itulah kalau kita tengok kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, diceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah. Nah, contoh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, katanya qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-madinata wa lahum yawmani yal'abuna fihima fasa'ala anhuma faqalu kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Nah, ini cerita sejarah hari raya. Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Anas, datang di Madinah di mana penduduknya punya 2 hari di mana mereka biasanya 2 hari itu mereka berseronok suka. Bermain-mainlah pada hari itu. Jadi hari bergembira 2 hari setahun di Madinah. Lalu baginda bertanya berkaitan dengan 2 hari tersebut. Jadi Nabi tanya, ni hari apa yang paduk raya seronok suka ni? Lalu para sahabat di Madinah pun menjawab, kami bermain pada kedua hari itu sejak daripada zaman jahiliyah dahulu. Nah, yang ni kami warisi turun-temurun. Turun-temurun kami ni hari seronok kami, hari gembira kami daripada tok nenek kami dulu lagi. Nah, pasal apa yang mereka pergi seronok kami tak tahu. Pasal apa mereka gembira kami tak tahu. Yang kami tahu hari itu seronok. Tahu tagak seronok tu lah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata kepada sahabat-sahabat Madinah, faqala abdalakumullahu khairam minhuma. Kata Nabi, dengan demikian kita harus mengambil tauladan daripada apa yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allah telah memberikan ganti kepada kalian dengan yang lebih baik daripada keduanya. Jadi apa dia ganti itu? Satu Aidil Fitri dan yang kedua Aidil Adha. Itulah gantian yang Allah sediakan lebih baik daripada hari raya yang diraikan oleh masyarakat Arab satu waktu dulu yang tak tahu punca ke mana. Jadi Aidil Fitri, Aidil Adha ni kita tahu dengan jelas. Aidil Fitri pasal apa kita bergembira hari itu? Pasal apa kita mengunjung, pasal apa bermaaf-maafan, pasal apa kita berimpun sana sini, pasal apa rumah-rumah terbuka kita buat, pasal apa? Kerana menzahirkan rasa syukur kita meraihkan hari kemenangan sesudah mana kita berjuang berlawan dengan hawa nafsu sepanjang Ramadan. Jadi makna Ramadan, amal ibadah yang kita lakukan tu ada kaitan yang sangat rapat dengan raya yang kita sambut. Jadi tuan-tuan, dalam hal ni tak boleh menipu, kita tak boleh menipu. Mungkin ada orang dia menipu. Ramadan dia tak puasa, tiba-tiba mai pagi raya dia pulun buh sampai nawai piduk sila dalam masjid. Dalam hati dia sebenarnya dia tak boleh menipu. Dalam hati dia duk teringat, ish kalau orang tahu lah kata aku tak puasa, mampu aku. Contohnya dia akan rasa begitu. Walaupun dia nak cuba untuk zahirkan rasa gembira, tapi sikit sebanyak dia duduk, kalau orang tahu lah jenuh. Jadi makna dia tak boleh nak menyembunyikan rasa hati dia tu, perasaan hati dia. Pasal apa? Pasal dia tahu apa dia buat. Tapi tuan-tuan, bila kita buat yang terbaik sepanjang Ramadan, kita puasa daripada hari pertama sampai ke hari ini, kemudian kita beribadah, tiba-tiba diumumkan kepada kita, sekian tarikh kita akan bertemu dengan Aidil Fitri, katalah diumumkan malam ni, raya, timbul rasa gembira.
Ataupun dikatakan tarikh raya tu jatuh pada hari Sabtu, kita terus mai rasa, ya Allah, syukur pada Allah, aku dapat lalui Ramadan, beribadah dengan kadar kemampuan aku cuba buat yang terbaik. Kita rasa satu kepuasan daripada apa yang kita lalui, maka kita rasa itulah hari kemenangan bagi kita. Nah, tu kalau kita tengok Aidil Fitri. Aidil Adha pun sama. Dia ada sebab yang jelas. Antara sebabnya ialah Aidil Adha disambut pada hari yang ke-10 daripada Zulhijjah, sesudah mana duta-duta kecil seluruh dunia, dari kampung kita ada, dari qaryah kita ada, dari daerah kita ada, dari negeri kita, dari negara kita, puluhan ribu dari negara kita ni yang diberi peluang untuk menjadi tetamu Allah. Mereka duta-duta, mereka pergi berhimpun di mana? Di satu tempat perhimpunan yang diberi nama Arafah. Bila mereka selesai wukuf hari 9, hari 10 kita raya. Jadi merayakan satu kejayaan, menghantar wakil duta-duta kecil untuk bermuktamar di mana? Di Arafah. Hari itu pakaian mereka sama, seruan mereka sama, keadaan mereka duduk tu dekat dengan Allah, masing-masing menggambarkan ketakwaan, menggambarkan khusyuknya mereka kepada Allah. Kita duduk jauh ni, mereka wukuf di Arafah Mekah tu, kita duduk di Malaysia ni, tapi kita pun rasa, nah, bila hantar gambar mai tengok, tambahlah ni bukan setakat gambar lah, boleh hantar video, boleh apa semua. Bila kita tengok tu, ni tok wan kita, ni ayah kita, ni abang kita, ni adik kita, ni anak kita sedang berwukuf di sana, kita di sini alhamdulillah. Pasal apa? Sebelum mereka berangkat, kita buat kenduri, baca Yasin, minta keselamatan untuk mereka sampai di sana. Mereka dah sampai, maklum kepada kita, kami sudah selesai wukuf di Arafah. Maknanya haji yang dikatakan Al-Hajju Arafah tu, haji itu adalah Arafah, mereka sudah laksanakan. Jadi sebagai mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala beri, kita pun merayakan hari yang dinamakan dengan Raya Haji. Celah-celah tu pula disyariatkan untuk berkorban. Jadi menggambarkan bagaimana tuan-tuan, dua hari raya itu jelas. Dia beza dengan raya sahabat-sahabat bagi tahu kami sambut di Madinah ni, kami pun tak tahu kat mana. Jadi jelas. Jadi raya tu sebagai apa? Ganti kepada dua hari gembira yang tak tahu punca. Jadi dua hari yang Tuhan ganti ni jelas tujuannya, jelas sebabnya, dan jelas juga dia adalah merupakan sebahagian daripada ibadah yang kita lakukan. Jadi bila ibadah ni, dia tak dapat lari dari waktu. Kan kita sembahyang ada waktu, kita buat kerja haji ada waktu, kita keluar zakat fitrah ada waktu. Zakat fitrah tu ada waktu sunat dia, ada waktu wajib dia, ada waktu makruh dia, ada waktu-waktu. Demikian juga kita menyambut Aidil Fitri, Aidil Adha, dia ada waktu. Antara waktu dia apa dia? Bila melihat anak bulan. Sumu li ru'yati. Kamu berpuasa dengan sebab kamu tengok, dan aftiru, kamu berbuka menyambut hari raya juga kerana kamu melihat anak bulan. Jadi urusan lihat anak bulan ni bukan urusan kita orang-orang biasa ni. Kita tak kalut tu. Yang kita nak tunggunya ialah pengumuman. Jadi urusan pengumuman ni, penyimpan mohon besar-besar di atas perkenan ke bawah duli tuanku sultan raja-raja seluruh buat keputusan. Jadi dalam bab tu kita taat dan kita patuh apa yang ditentukan. Selepas daripada mereka gunakan segala keupayaan yang ada, berapa puluh tempat nak tengok anak-anak bulan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan urusan melihat anak bulan kepada mereka dan memudahkan urusan kita menyambut Aidil Fitri bila tibanya masa. Ada orang dia susah hati, takut tak ada buat gulai ketupat, takut tak ada nak rebus ketupat. Jadi saya cadangkan, hari ni masak saya siap dah ketupat. Kalau tak jadi ustaz lagu buat pula esok.
kan? Jadi 2 kali masak ketupat tu ni. Biar kita makan ketupat banyak pasal kita seronok nak sambut Aidilfitri. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, bila kita sebut bahawa Ramadan dipenuhi dengan amal ibadah, kemudian Aidilfitri pun amal ibadah, kemudian Ramadan dipenuhi nikmat, Aidilfitri pun nikmat, maka menjadi satu perkara yang juga perlu untuk kita lihat apa nikmat hak Tuhan nak bagi kepada kita bila tibanya Aidilfitri. Tuan, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Nabi sebut, Nabi kata, fa idza kana yaumul fitri a'taqa mithla ma a'taqa fi jami'i syahri 30 marratan 60 alfa. Manakala tiba hari raya, Allah membebaskan 60,000 orang sebanyak 30 kali seperti yang dia lakukan pada seluruh bulan. Jadi berdasarkan hadis ni kita dapat faham apa? Aidilfitri malamnya adalah masa Allah membebaskan hambanya daripada api neraka Allah. Kemudian dalam hadis yang lain, khususnya pada malam yang ke-29 disebut, ya'tiqullahu fiha mithla jami'i man a'taqa fi kulli syahr. Pada malam itu Allah membebaskan seperti dia membebaskan semua orang yang dia bebaskan pada seluruh bulan. Jadi semalam 29, malam ni 30. Semua ni adalah tempoh-tempoh yang cukup penting. Bahkan kalau kita lihat umum pada 10 hari yang terakhir itu adalah itqun minan nar, hari pembebasan daripada api neraka. Itu yang menyebabkan imam selalu baca, Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskanlah tengkok-tengkok kami, lihat-lihat kami ni daripada belenggu api neraka. Daripada kita dihumban masuk api neraka, minta supaya Allah Ta'ala bebaskan kita. Jadi tuan-tuan, ni nikmat besar. Kalau tadi disebut 60,000 orang sebanyak 30 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala bebaskan daripada api neraka Allah. Jadi kita pun duk baca selalu ayat-ayat Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Allah kata, siapa-siapa yang dibebaskan, yang dia selamat daripada api neraka, wa udkhilal jannah, kemudian dibawa masuk pula ke dalam syurga. Dia bebas daripada api neraka dulu, lepas tu dimasukkan dalam syurga, faqad faz, maka sesungguhnya dia telah berjaya. Tu yang terbit istilah kita dah sebut tu. Bila sebut hari raya ni, kullu amin wa antum bi khair minal aidin wal faizin. Jadi satu bentuk doa yang biasa orang-orang Arab ni dengan hari raya ni, kullu amin wa antum bi khair, selamat hari raya lah, mudah-mudahan kamu dalam keadaan baik, minal aidin, mudah-mudahan kamu tergolong, kita semua tergolong dari kalangan orang yang kembali kepada fitrah, balik kepada suci bersih dengan sebab kita melalui Ramadan, Tuhan ampun dosa kesalahan kita, wal faizin, dan kita mendapat kemenangan, kejayaan yang besar. Jadi apa dia kejayaan, kemenangan tu? Saya sudah mulakan mukadimah tadi. Saadah tu bukan dunia saja, akhirat sekali. Kebahagiaan yang kita nak dunia akhirat. Maka sekarang kemenangan. Tadi saadah, hak ni faiz. Jadi kemenangan, orang yang menang, orang yang berjaya. Berjaya menang tu, menang di dunia dan juga hari akhirat.
Jadi kemenangan di dunia kita berjaya melalui Ramadan, dan nisbah untuk bulan Ramadan ni melalui Ramadan dengan sebaik mungkin. Hari raya tu hari menang. Kemudian untuk akhirat dibebaskan daripada api neraka, itu adalah kemenangan yang besar. Jadi faqad faz, sesungguhnya dia telah mencapai, memperolehi kejayaan yang besar. Itulah hari yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Satu hari di dunia ini dalam bentuk hari raya, sementara yang kedua di hari akhirat dalam bentuk selamat daripada api neraka. Tuan-tuan, inilah kita harap. Jadi hari ini nak kena terus mengharap, terus berdoa supaya Tuhan selamatkan kita daripada api nerakanya. Bila selamat tu, macam kita ayat kita baca tadi, faman zuhziha 'anil nar, siapa-siapa yang diselamatkan, dibebaskan daripada api neraka, kemudian wa udkhilal jannata, dia boleh masuk pula ke dalam syurga, faqad faz, maka sungguhnya selamat. Dia telah mendapat kejayaan yang besar pada hari itu. Jadi tuan, kita mengharapkan supaya Allah beri kepada kita kejayaan sesudah mana kita melalui Ramadan. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, di penghujung Ramadan ni ada satu kewajipan yang sangat penting kepada kita, iaitu kewajipan menunaikan zakat fitrah. Cuma kita duduk perhati tengok kebelakangan ni, ramai orang kita dia bayar daripada awal lagi. Kaunter-kaunter zakat ni sudah dibuka di masjid, buka di pasar raya untuk nak memudahkan pembayaran zakat. Jadi zakat ini adalah merupakan suatu yang penting kepada kita. Pasal apa penting? Kerana Nabi SAW ada menyebut, kata Nabi, syahrul ramadana mu'allaqun bainas samai wal ardi la yurfa'u illa bidhakatil fitri. Kata Nabi, amalan bulan Ramadan itu digantung antara langit dan bumi. Jadi tergantung di antara langit dan bumi, dan baru diangkat kalau sudah dikeluarkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah merupakan satu kewajipan yang perlu untuk ditunaikan bagi orang yang ada kelebihan dan ada kemampuan. Tapi kalau sampai malam raya dia tak ada apa, Tuhan ampunkanlah dan Tuhan gugurkanlah. Tapi kita duk perhati tengok dalam masyarakat kita hari ni, alhamdulillah, biasanya susah-susah pun bila mai zakat fitrah ni dia ikhtiar bayar. Pasal apa? Dia akan rasa satu kepuasan. Di samping dia ni orang yang mungkin termasuk asnaf patut menerima sumbangan, menerima zakat, menerima apa, tapi dia juga nak menyumbang sama. Pasal apa? Pasal bagi dia tidaklah terlalu besar. Sebab tu kita tengok ada 2-3 harga untuk zakat fitrah kita. Kalau Kedah ni RM6.5, RM7, RM14, RM21. Jadi makna kan, bagi orang yang mungkin dia rasa dia ada kemampuan lebih, dia nak bayar paling tinggi, sila. Kalau dia ada sikit tapi dia nak menyumbang juga, maka dia pilih yang paling rendah, sila. Jadi mana kita nak jadi orang yang sama terlibat menyumbang. Pasal apa? Pasal apa? Pasal kita sudah diasuh, dididik daripada sepanjang Ramadan macam mana rasa lapar. Jadi rasa lapar itu menumbuhkan perasaan prihatin kepada orang yang memerlukan sumbangan dan bantuan. Maka sebab tu sifat prihatin ni kita buat bersama secara serentak. Semua orang timbul rasa prihatin. Di samping kewajipan, timbul rasa prihatin untuk kita bagi kepada siapa yang memerlukan. Cuma kita hari ni mudahlah pasal ada amil. Bila ada amil ni bagi pisrah kat dia, nanti dia pun pergi kumpul di lembaga zakat, kemudian lembaga zakat akan agih balik. Dan biasanya agihan yang diberi ini kadang-kadang lebih lagi daripada kutipan yang dibuat di satu-satu tempat lah. Pasal apa? Pasal katalah kita ambil satu contoh, satu daerah dalam negeri Kedah, target kutipan 2 juta zakat, 3 juta.
Jadi kutip. Lepas tu bila mai masa agih, tengok-tengok dapat lebih pada tu 3 juta, 4 juta. Pasal apa? Pasal ada sumbangan-sumbangan lain yang diterima, zakat-zakat lain yang diterima yang boleh menampung keperluan masyarakat di tempat tu, berbanding dengan kutipan yang berjaya dihasilkan. Inilah yang sentiasa berjalan, menunjukkan bahawa agihan zakat khusus kita di Kedah ni berada dalam keadaan yang sangat baik, alhamdulillah. Jadi makna kita sama-sama mai kita pakat tunjuk keprihatinan kita. Kita jadikan, suburkan suasana masing-masing ada sifat prihatin. Jadi timbul sifat prihatin tu, maka akan apa yang dihasratkan oleh kerajaan negeri kita ni, jadikan Kedah negeri orang miskin tumpang berteduh. Mai kita pekat duduk di negeri Kedah ni, kita siapa saja mai pekat duduk di Kedah, jadi hak susah tumpang teduh. Sementara yang ada kelebihan, ya Allah bagi rezeki, ya Allah limpahkan kurniaan kepada dia, dia menyumbang. Jadi ini falsafah daripada zakat. Maka sebab itulah diikat puasa, amal ibadah hak kita buat sepanjang Ramadan dengan Aidilfitri, ikatan dia apa dia? Fitrah. Jadi makna kita dah beribadat dah, tahan lapang apa semua tu, tahan tu bukan saya saja nak menerbitkan rasa prihatin, dengan sebab kita tahan tu kita ada lebihan, tak banyak kita makan, jadi hak tak banyak makan tu kita bagi juga pada orang lain. Sebab tu tuan-tuan, bagi orang yang ada kelebihan, saya anjurkan, kita nak keluar zakat petang ni, nak anjur keluar zakat malam ni, mungkin ada nak keluar pagi esok, ada yang sampai ke peringkat dia nak tunggu malam raya, pasal nak ambil kelebihan malam raya sebelum dia keluar pergi sembahyang raya, dia nak bayar pada waktu tu. Pasal apa? Pasal dia nak ambil kelebihan-kelebihan pada waktu tu. Silalah, tak ada masalah, cuma jangan sampai terlepas. Ada orang dia punya 2 kali nak tunggu pagi raya, kalau pagi raya mana nak makan, mana baju raya, cari kecil baju pula tak jumpa, tengok zakat fitrah tak bayar. Jadi itu masalah, kita pergi bayar siap-siap. Cuma hak saya nak anjurnya begini, hak ada kelebihan kita bagi hak lebih. Berapa puluh hak lebih tu bagi yang lebih. Maknanya katalah di Kedah ni lebih, kita hak paling tinggi RM21, bayar RM21. Pasal apa yang kita bayar lebih? Ini pengorbanan kita. Mudah-mudahanlah tuan-tuan kita bacalah hadis kan Nabi kata, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kamu dengan api neraka Allah, mana hindarkanlah diri kamu daripada api neraka Allah, walau bisyiqqi tamrah, walaupun dengan separuh daripada buah tamar. Separuh buah tamar ni rupa kupang. Jadi nak gambarkan, walaupun sedikit kamu kena bina tembok di antara kamu dengan api neraka. Jadi sekarang kita nak bina tembok di antara kita dengan api neraka. Hak tadi kita duk mohon supaya kita dibebaskan daripada api neraka, kita selamat daripada api neraka. Biar kita ada tembok di antara kita dengan api neraka. Di antara tembok kita itu ialah sedekah. Tembok kita itu ialah sumbangan infak kita, tembok kita itu ialah zakat kita, tembok kita itu ialah sebahagian daripada harta kita yang kita korbankan untuk apa? Membina tembok, membina lapisan, membina kubu untuk menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, ini di antara benda yang perlu untuk kita lakukan. Kemudian yang terakhir, kalau kita melihat kepada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hari raya, Nabi menyambut hari raya dengan gembira, menyambut hari raya dengan bermaaf-maafan. Nabi menyambut hari raya dengan menzahirkan rasa kesyukuran sesama para sahabat, masing-masing mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, supaya Allah terima segala amal yang kita lakukan. Dan Nabi menunjukkan pada hari raya adalah hari yang Nabi sangat-sangat prihatin. Sebab tu kisah masyhur kan, kita selalu duk baca hari raya Nabi
Kan Nabi tengok budak-budak duk main seronok suka, tiba-tiba ada satu kanak-kanak dalam keadaan sedih. Nabi pi, apa masalah kamu? Nah, orang lain duk seronok, kamu sedih. Budak ni bagi tahu, dia kata saya ni bapak tak ada, mak kahwin, suami dia bawa pi dah. Ni pun satu hal juga. Dan dia ambil mak, tinggal anak. Itu masalah juga dalam masyarakat kita ni. Kadang-kadang jadi benda tu, jadi rupanya zaman Nabi. Akhirnya Nabi tengok dia sedih dengan keadaan tu. Nabi tanya dia, nah, kamu maukah kalau Rasulullah menjadi bapa kamu? Kamu mau tak kalau Aisyah menjadi ibu kamu, Fatimah menjadi kakak kamu? Ya Allah, budak ni dengar-dengar Rasulullah, dengar-dengar Aisyah, dengar-dengar Fatimah, seronok dia. Mau. Nah, bila mau Nabi pegang tangan dia, pimpin tangan, bawa masuklah rumah. Kemudian pakaikan pakaian-pakaian dia elok untuk dia. Kemudian bagi dia makan, dia minum, dia kenyang. Dia keluar, dia pun boleh berlari dengan budak-budak lain. Allahu Akbar. Tuan-tuan, keliling kita ada orang-orang yang macam ni. Gembirakanlah mereka. Boleh jadi orang tu duduk tepi rumah kita, jiran kita. Kita tahu hidup dia tak senang, hidup dia susah, sempit. Kita ni alhamdulillah Tuhan beri kesenangan. Kita jadi orang yang sangat prihatin. Macam mana Nabi prihatin? Jadi kita buat sesuatu yang boleh menggembirakan dia. Gembirakan dia. Sebab itulah menjadi suatu amalan adat lah kepada orang Melayu kita, orang tua-tua kita dulu-dulu lagi. Kita budak-budak buat dah benda tu, adanya duit raya. Dan timbul perbincangan tu duit raya ni. Ada ke tidak, menjadi sunnah ke tidak, menjadi satu syariat ke tidak. Saya kira beginilah, kita ambil konsep sedekah. Untuk apa? Gembirakan. Idkhalus surur, masukkan rasa gembira di dalam hati orang-orang yang beriman, terutama anak-anak. Pasal apa? Pasal kita nak supaya hari raya tu seronok. Cuma hari ni kita beza sikit lah. Dulu ni seronok sungguh. Duit raya ni seronok. Pasal apa? Pasal dulu susah. Lah, tuan, kadang-kadang orang tak apa heran sangat. Budak-budak kita ni RM1 pun tak heran. Dulu 2 kupang pun besar tak sangat dah. Kalau boleh 5 kupang tu kaya dah. Dulu kan. Jadi lah ni kadang-kadang benda-benda tu dia kurang dan nilai dia. Pasal apa? Pasal hari ni kita mudah. Sebab tu anak-anak kita pukul 10 tu kadang duk bilang duit selungguk dah 50, 100 dah. Dulu ni sampai petang kalau boleh RM15 tu, Allahu Akbar, macam lah jadi jutawan tu. RM15 dulu kan. Pasal apa? Tu nilai ada pada waktu tu kan. Lepas tu boleh beli macam-macam dengan duit ada tu, nilai dia tinggi kan. Tu tak apalah, apa saja bentuk yang kita boleh memberikan kegembiraan. Sebab tu saya mengira juga hari ni mungkin kita boleh buat lebih awal, tak menanti sampai pagi Aidilfitri. Kita buat lebih awal, memberi kegembiraan. Tuan, kita masih ada masa kan. Hari ni wallahu a'lam, mungkin esok belum raya. Kalau belum raya masih ada masa kan. Masih ada masa hari Jumaat pagi kita ronda-ronda tengok ke kampung. Ada lagi orang-orang susah dalam kampung kita. Idkhalus surur, masukkan rasa gembira tu pada dia. Dengan apa? Kita bawa lah apa-apa, kuih raya. Orang tua-tua kampung dan kita ulok-ulok kain plekat, seronok dia kan. Kita beritahu ni kain plekat nak pakai esok raya. Allah, seronok ya Allah. Dia tak duk cadang nak pakai tu lepas lah kan. Kita bagi hak baru ke dia, seronok dia kan. Jadi orang-orang yang memerlukan ni, Allah satu-satu pemberian tinggi nilai. Sebab tu ada kita rasa sebab lah, sebab ada orang kita bagi, kita rasa macam tak tahu mana nilai benar barang aku bagi ni kan. Duit kita bagi, tapi dia pegang cium tu. Punyalah dia nak gambarkan rezeki daripada Allah, seronoknya dia dapat tu cium. Pasal apa? Nak tunjuk gembira, dan dia nak tunjuk betapa dia menghargai apa hak kita bagi. Allahu Akbar. Tuan-tuan, marilah kita pakat buat. Pada hari yang seumpama ini, kita gembirakan ramai orang. Biar orang seronok, biar orang gembira. Sebab itulah suasana kita dengan rumah terbuka, dengan apa semua ni, semua itu adalah di atas tujuan untuk
menggembirakan tetamu kita, menggembirakan masyarakat kita, semua tu kita buat. Supaya suasana rasa gembira dan bersyukur di atas kurniaan pemberian Allah itu berlaku dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan, saya kira itulah di antara pesanan-pesanan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Dan saya ucap berbanyak terima kasih kepada jabatan dan juga Lajnah Penerangan PAS Negeri yang telah bertanggungjawab untuk menjadi penaja utama lah menjayakan kuliah kita ini dengan dibantu oleh Lajnah Tarbiyah. Dan sudah tentu saya juga mengambil kesempatan untuk merakamkan penghargaan kepada semua pengkuliah-pengkuliah, ustaz-ustaz kita yang memberi masa untuk menyampaikan kuliah bersempena dengan Ramadan. Mudah-mudahan semua itu bermanfaat untuk muslimin dan muslimat. Dan akhir sekali saya ucap selamat untuk menyambut Aidilfitri. Maaf zahir dan batin mewakili semua saf kepimpinan PAS di semua peringkat, ahli-ahli yang berhormat kita, ahli parlimen, adun, untuk kita sama-sama menyambut tibanya Aidilfitri. Mudah-mudahan Aidilfitri ini membawa kejayaan, keberkatan dalam hidup kita seluruhnya. Jadi salam Aidilfitri daripada kami semua kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah yang kita lakukan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.